So hari ni tengoklah dia pun nak kena laju sikit lah. Sekarang dah minggu berapa dah tak banyak. Tak banyak minggu dah. So mana yang boleh cepat tu saya cepatkan je lah. Kamu baca nanti. Ataupun tengok video yang ada. Okay, so last part semalam. Sampai mana? Sini ya? Venn diagram. Dah masuk yang bagian ni? Venn diagram. Belum kan? Kelas? Yang ni saya. Yang ni ya? Right. So kita tengok balik lah. Right, so semalam kita dah masuk sikit bahasa simpangan P dan N lah. So ini kita nak tengok sikit dari segi apa energy band diagram untuk kawasan P dan N lah. Bagi kes P dan N. So dia kamu dah faham dah kalau tengok daripada Fermi energy level pun nampak dia punya apa level dia berbeza lah kalau kamu refer dekat sini ya. Fermi energy level untuk N menghampiri conduction level. Yang ni kita dah belajar awal lah sebelum ni. Sejauh kamu boleh refresh balik lah. Okay, Fermi energy level untuk bahagian P menghampiri valence energy. Okay, maksudnya ni valence band lah. This one is conduction band punya area. So yang ni bila kita sama paraskan dia punya Fermi energy level ni, kamu akan nampak perbezaan dari segi tenaga bagi conduction dan juga valence energy lah. Dua-dua ni dia ada berlaku pemesongan ataupun lencongan. Nampak value dia menurun kan. Ini isi level tinggi sikit dan ini rendah, lebih rendah. EV ini lagi rendah. Maksudnya ada berlaku pemesongan dalam kawasan susutan. Ni kawasan susutan ni yang tanda kotak ni. So kalau kamu refer dekat kotak ni, ini area yang berlaku herotan bagi tenaga pada band diagram lah, pada energy band. Okay. So yang ni effect of electric field juga lah. Maksudnya kesan daripada electric field dalam depletion region. Okay, so kamu boleh tengok dalam keadaan normal dan dalam keadaan yang ni ada bias lah. Maksudnya bila ada bias akan ada electric field lah. Dan keadaan no bias dia tak ada lah, tak ada effect. Bila ada bias ya, bila ada electric field akan ada pemesongan jalur tenaga yang berlaku pada energy band diagram lah. Okay. Yang ni cuba compare lah keadaan normal bagi P dan juga bagi N. So kamu gabung dua-dua P dan N, so kamu akan dapat hasil yang macam ni lah. Okay, hasil dia ada satu kawasan susutan, kawasan yang baru, space charge punya area. Bila kita bagi bias, ada bias, dia akan ada pemesongan jalur tenaga. Okay, so untuk band diagram, Fermi energy, EF in P and N type is near valence bands. Okay, kalau tengok Fermi energy untuk P dan juga N type is near valence band and conduction band lah. So kalau P type menghampiri valence band. Okay, kalau P maksudnya kamu refer dekat valence band lah, dia punya Fermi energy. Kalau N type menghampiri conduction band lah. P-type contain large concentration of hole with few electron and vice versa for N-type. So kalau P-type kita ada konsentrasi hole, maksudnya lubang yang majority adalah lubang. Dan kalau untuk N-type adalah elektron. When they are joined together, ini bila berlakunya simpangan P dan N lah, apa yang berlaku lah. So dia bila kita gabungkan satu kawasan P dan kawasan N, kamu
cantumkan dua area P dan N. Kalau cantumkan kawasan P dan P tak ada masalah, N dan N tak ada masalah. Ini kalau kita combine dua region yang berbeza, satu N type, satu P type. So apa yang berlaku? Macam tadilah, tengoklah gambar yang tadi kan. So ada pemesongan dari segi dia punya energy band diagram. Okay, large carrier concentration gradient at the junction cause carrier diffusion. Okay. Dia dari segi pembawa, konsentrasi pembawa pada bahagian simpang menyebabkan berlakunya resapan pembawa lah. Okay, yang ni dah tengok daripada yang semalam ni, kita dah tengok diffusion part yang pembawa yang meresap dalam area yang berbeza lah. Maksudnya N meresap masuk ke dalam area P, P meresap dalam area N lah. Tengok dalam gambar rajah awal yang kita tengok semalam ni. Okay, hole from P side diffuse to into N side. So kita tengok ni, so dia hole daripada P pergi kepada N side, elektron daripada N side diffuse to P side lah. As hole continue to leave P side, some of negative acceptor ion. Okay, maksudnya yang ni bila hole meninggalkan P side, dia akan tinggal celik adalah elektron lah, negative acceptor ion. Okay, ND minus, negative acceptor ion. Near the junction are left uncompensated. Similar, some of positive ion near the junction are left compensate as electron leave N-side. So dia yang ni semua, yang ni dalam N-side area, ini dalam P-side area lah. Okay. Sebab elektron flow kepada P-side, so dia akan tinggal positive ion. Kalau hole akan flow to N-side dan akan meninggalkan negative ion lah. Dia terbalik lah. Terus negative space charge form near P side junction and positive space charge form near N side. Jadi kalau negative space charge dekat P side, then kita ada positive space charge pada bahagian N side. Okay. Walaupun region dia adalah region N, dia N side kan, tapi kita meninggalkan positive space charge area. Kalau kawasan P side, kita meninggalkan negative space charge area. Faham tak? Dia punya apa? Charge yang berbeza dalam space charge region tu. Yang space charge region adalah kawasan susutan. Kawasan susutan ni kawasan yang kamu kena imagine lah. Maksudnya dia boleh mengembang, dia boleh mengecil. Biasa daripada simpangan tu lah. Kawasan simpang P dan N tu dia boleh berlaku pengembangan ataupun pengecilan. Okay? Maksudnya dalam region antara simpangan ni lah. Simpangan P dan N lah. Space charge depletion region create electric field that is direct from the positive charge toward negative charge. So yang ni yang berlaku lah. Maksudnya dalam kawasan susutan, space charge area ni, depletion region, create electric field that are direct from the positive charge to negative. Maksud dia ini electric field, electric field ni move daripada positif kepada negative charge lah. Maksud dia daripada positif ke negative charge. So dia akan flow actually daripada N kepada P lah. So kamu refer balik dekat gambar. Okay, ni E nampak ah, E ni flow daripada N side kepada P side. Kamu refer dekat bahagian this one lah. Okay, ni nampak ni daripada N side kepada P side. Okay, untuk Venn diagram, electric field is in opposite direction to the diffusion current. Okay, so kalau tengok electric field bertentangan arah dengan arus resapan. Electric field ni bertentangan dengan arus resapan lah. Maksud dia arah medan elektrik tu
tak sama lah, bertentangan arah dengan E. Okay, dengan E ya, dengan electric field. Hole diffusion current, electron diffuse from left to right, while hole drift current diffuse from right to left. Dan diffusion pula boleh berlaku dalam kedua-dua arah lah. Kita tengok pula side dia sama ada N ke P side. Jadi kalau hole akan diffuse daripada kiri ke kanan. P ya, maksud dia P. Kamu tengok pada P side lah. P side ni diffusion ni akan berlaku daripada kiri ke kanan lah. Manakala N type ni akan diffuse daripada kanan ke kiri. Dia terbalik lah. Okay, terbalik. Okay, then electron diffusion current flow from left to right, electron drift current flow from right to left. Yang ni untuk diffusion current lah. Maksud dia diffusion current dengan drift current yang kita belajar dalam chapter 4. Kamu belajar dua benda kan. Kamu belajar diffusion dengan drift current. Yang ni arah dia lah. Kalau tengok diffusion current flow daripada kiri pada kanan dan juga drift current daripada kanan ke kiri. So kamu tengok yang bawah ni lah. Okay. Drift dengan diffusion ni dia terbalik. So kamu baca penyertaan ni dan cuba fahamkanlah dari segi arah untuk arus resapan dengan arus hanyutan drift current. However, because of negative charge, diffusion current diffuse from right to left. Disebabkan negative charge, arus resapan mengalir daripada kanan ke kiri. Okay, so yang ni, even peringkat awal adalah left to right, tapi disebabkan negative charge, diffusion current meresap daripada kanan ke kiri lah. Okay, kita cuba fahamkanlah pernyataan ni. Alright, untuk thermal equilibrium, PN junction consists of two semiconductor region with opposite doping type. So kita ada dua doping type lah, satu P, satu lagi adalah N. Opposite doping type ni maksud dia dua jenis, satu N, satu P ya. Refer dekat P dan juga N region. The region on left is P type with acceptor density. So dia region dalam P type ada Na. This one is Na lah. Okay. Acceptor density with and acceptor density Na. This one is Na. While region on the right side is N type with a donor density Nd. Okay, so yang ni Nd. Nd dalam kawasan N side. So this one is electron diffusion, this one is hole diffusion. Dan ini adalah titik X sama dengan 0 lah ni. Titik daripada dia punya pusat resapan tu pada titik kosong. So dia tak ada sebarang diffusion process pada X sama dengan 0 lah. Ini macam satah Cartesian lah. X sama dengan 0. Bila ada proses diffusion, kita akan ada nilai X lah. Okay, kita akan ada nilai X. The dopant assumed to be shallow. So, electron hole density in N type, P type. Okay, region is approximately equal to the donor acceptor density. Okay, kita consider dopant ni tak banyak lah. So the electron hole density in N type. Okay, so dia elektron ataupun hole dalam electron density ataupun hole density lah. Kita consider dia punya region ni sama banyak dengan Na ataupun Nd lah.
So dia kalau yang ni ND sama dengan N naught lah. Okey, sama dengan N. Kalau NA sama dengan P. Okey, faham ah? Nyataan ni maksud dia sama. Kita assume NA ni dia punya acceptor punya dopant. Acceptor punya density sama dengan density untuk bahagian P-type. ND ni dia punya concentration dia sama untuk N-type sama dengan N0 lah, kawasan N. So kamu bandingkan this one is N region. Yang ni adalah N region lah. This one is P region lah. Okay. Right, untuk equilibrium Fermi level. Yang ni kita nak cuba actually dia proses untuk terbitkan formula built-in potential lah. Okay. Kita akan tengok sikit lah. Yang ni untuk formula-formula yang kita akan guna pakai dalam chapter 6 ni. Yang saya dah maklum peringkat awal mari ni, kamu kena tahu dari segi calculation untuk built-in potential, VBI. Kamu kena tahu macam mana nak calculate nilai bagi electric field. Dan kamu kena tahu cara nak dapatkan space charge width, lebar kawasan susutan. Okay, 3 benda tu yang penting lah dalam chapter 6 kita belajar. Macam mana nak cari ketiga-tiga kuantiti ni. Right, so kita tengok yang awal ni adalah VBI lah. Okay, the unit space charge distribution and electrical potential. So yang ni W ni is given by Poisson equation. Jadi dia punya formula dia lebih detail. Saya akan ambil apa formula yang dah diringkaskan lah. Maksud dia untuk proses menerbitkan formula tu kita tak belajar lah. Kamu ambil yang basic penggunaan formulanya. Okay. Assume all donor and acceptor are ionized. So yang ni untuk Poisson equation lah. Actually untuk Poisson equation. A region far away from metallurgical junction, charge neutrally is maintained and space charge density is 0. Where dW KD02 ni W over dx sudah sama dengan kosong, ND tolak NA plus P tolak N sama dengan kosong. Yang ni kita consider dia punya space charge density is 0. Dalam keadaan kosong, dia tak ada ketumbatan kawasan susutan lah. Total electrostatic potential difference between P side and N side neutral region at the thermal equilibrium is called built-in potential, BDI. Okay, built-in potential lah. So kita tengok balik ni, built-in potential BDI lah. Total electrostatic potential difference. Maksud dia dari segi perbezaan nilai elektrostatik untuk P side dengan N side. Okay. Dalam keadaan thermal equilibrium lah. Kita panggil sebagai BBI lah. BBI ni yang kamu belajar actually dalam subjek-subjek lain yang kamu jumpa adalah kita panggil voltan ambang, threshold voltage. Tak pasti apa term yang kamu pakai dalam subjek lain, tapi kamu actually dah biasa jumpa pun dengan VBI. Alright, so kalau kamu tengok VBI sama dengan ni WN tolak dengan WP lah, sebab kita ambil kira perbezaan bagi electrostatic potential. So kamu ambil WN tolak dengan WP sama dengan KT over E ln yang dimasukkan lah. Maksudnya kita gantikan dengan formula yang melibatkan KT, NA, ND dengan NI lah. Yang ni KT over E ln NA, ND over NI 02 sama dengan
VT ln NAND over NI kuasa 2. So just gantikan baliklah yang ni, KT over E sama dengan VT ya, sama dengan VT. So formula yang actually yang kita pakai untuk dapatkan VBI, dua formula ni lah. Satu formula yang melibatkan KT ataupun kamu boleh direct pakai formula yang melibatkan VT lah. Okay. Either one boleh pakai salah satu. Okay, yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Okay. Jadi dalam soalan dia akan tanya lah, dapatkan nilai BBI bagi, dia bagi contoh soalan dan kamu kena actually boleh kena dapatkan nilai bagi BBI. So boleh guna maklumat yang ada. Maksudnya dalam ni kamu kena ada nilai dopen kan, nilai concentration Na, kena ada concentration untuk Nd, dan juga intrinsic carrier concentration Ni lah. Okay, yang ni. So dia yang bahagian-bahagian ni kamu kena ada nilai Na, nilai Nd dan juga nilai Ni ya. Alright. Okay, seterusnya kita nak tengok taburan bagi kawasan susutan. Okay. Taburan bagi kawasan susutan maksud dia kalau proses doping tu tak balance, maksud dia tak sama nilai dia punya konsentrasi antara P dan N. Mungkin ND lagi besar daripada NA lagi besar daripada ND. So apa akan berlaku pada kamu punya simpangan? Dia jadi macam dalam gambar rajah ni lah, kamu tengok tak balance kan. Maksud dia P punya kawasan susutan lagi kecil. Kau compare tengok yang kawasan susutan ni. Untuk P dan N, kalau kamu tengok ni, PN ni lagi besar kan. Yang ni lagi besar lah. Kalau compare dengan kawasan P. Kawasan P nampak lagi kecil. Okay, yang ni dipanggil abrupt junction ataupun abrupt doping lah. So dia boleh wujud keadaan simpangan yang tak balance lah maksud dia. Dari segi dia punya kawasan susutan, mungkin kawasan susutan untuk bahagian P itu lagi kecil daripada bahagian N, ataupun bahagian N tu lagi kecil daripada bahagian P lah. Okay, yang ni taburan. So kamu compare jugalah, yang ni kita nak tengok dari segi depletion region. Ingat ni depletion region lah. Depletion region ni maksud dia kawasan yang ada kelabu ni lah. This one is depletion region. So compare depletion region ni dengan area yang ada ni lah. Area yang warna kelabu ni adalah depletion region lah. Okay, then dalam area ni, dan ni kita ada neutral region untuk P side, neutral region untuk N side. Actually neutral region adalah area yang selain daripada kawasan susutan. This one is kawasan susutan. So yang ni neutral region dalam ni lah. Neutral region, this one is neutral region untuk P, neutral region untuk N lah. Dan dalam kawasan susutan untuk N side, actually N side lah, yang ni adalah ND minus NA. Okay. Actually dia tinggal positive charge. Cuba faham yang awal tadi kita tengok. Charge density due to uncompensated impurity ion. Maksud dia dalam ni, kita ada banyak positively ion. Okay. Yang ni negatively ion yang terhasil daripada proses resapan daripada hole yang masuk ke dalam region N. So dia akan meninggalkan negative ion. Okay. So, yang ni ND minus NA. Okay. Sekejap ni. Yang ni
Dan kita tengok ni lah. Okay, energy band diagram untuk Abrod junction. Jadi Abrod junction untuk energy band diagram, energy band diagram yang ni adalah dia punya apa, kamu refer balik dekat kawasan susutan ni lah. Yang ni ini simpangan dia. Ini simpangan. Okay. Maksud dia kalau kamu tengok dekat dalam energy diagram ni pun kawasan yang lebih besar ni dia lebih landai. Boleh nampak ni beza dia ni. Dalam region ni jadi dalam region ya, dalam region N ni dengan region P ni kamu boleh nampak beza. Okay, this one lebih landai dia punya apa pesongan dia, pesongan tenaga yang berlaku pada kawasan N lah disebabkan oleh Abrod junction ni lah. Okay. Jadi dalam keadaan kalau normal dia akan center lah between region P dengan region N ni. Tapi ni dia lagi landai. Okay. Dia punya level of energy. Okay. Then jadi kamu kena buat comparison juga lah yang ni ND kalau NA punya region. Okay. So yang ni kalau tengok ni kita labeling sebagai SN dengan minus SP. Yang ni adalah XN, this one is X minus XP ya. Maksud dia daripada titik kosong ni, daripada titik X sama dengan kosong, kamu labelkan dia sebagai, this one is XN. Okay, daripada titik kosong ni, kita labelkan sebagai XP lah, tapi ada minus punya sign untuk P side. Okay, kalau N side, SN lah, maksud dia titik resapan yang berlaku dalam kawasan N, kawasan resapan. Maksud dia yang ni jarak resapan yang berlaku dalam titik dalam kawasan P lah. SP, this one is XN. Ini adalah total depletion region. Maksud dia kalau kamu nak dapatkan depletion region punya W, W adalah, jadi ini adalah W lah. Ini jarak dia ni. This is W. Maksud dia kamu kena tambah lah dua-dua. SN tambah dengan SP lah. Baru kamu dapat jarak dia berapa. SN plus dengan SP. So actually ia adalah total bagi depletion region bagi space charge waste. Alright, so untuk space charge of impurity ion is partially compensated by mobile carrier. Depletion region, space charge region, depleted region where the mobile carrier density are zero. For typical PN junction of silicon and gallium arsenide, width of each transition region is less than width of the depletion region. So, kalau bagi typical P-type, PN-type junction untuk silicon, gallium arsenide adalah dia punya lebar dia untuk transition region ada lebih kecil kalau compare dengan depletion region. So, neglect the transition region and represent the depletion region by the rectangular distribution. Saya rujuk dekat gambar yang tadi lah, gambar D tadi. Gambar D punya region. Okay. So, yang ni kamu rujuk dekat depletion region ni. Okay, then X and SP and SN, depletion layer width of P side and N side with P equal N equal 0. Maksud dia untuk P sama dengan N. Okay, balance lah. Maksud dia SP dengan SN tu sama.
So, dia akan jadi zero lah. Yang ni dW over dx. D2W over dx. So 2 sama dengan Q epsilon S ND tolak NA. Then WP sama dengan tolak KT over Elon NA over NA over NI. So yang ni kita tengok apa nanti dia akan kita nak terbitkan formula bagi W. Actually kita nak terbitkan formula bagi W. Nanti kamu tengoklah. Ya. Okay, yang ni adalah built-in potential P side and N side of average junction in silicon and gallium arsenide. So dia yang ni kamu nak compare dari segi VBI. Okay, built-in potential bagi N side dengan B side. So kalau tengok yang mana yang lagi tinggi, electrostatic potential of gallium arsenide is higher than silicon because of intrinsic concentration. Jadi dia punya value of Ni bagi gallium arsenide adalah lebih tinggi. So dia akan effect pada bacaan untuk gallium arsenide juga. So, dia gallium arsenide akan jadi more higher dia punya value compare dengan silicon. Jadi silicon level lagi rendah compare dengan gallium arsenide. Sebabkan oleh nilai Ni lah. Actually Ni adalah berbeza mengikut jenis semiconductor. So silicon ni level dia lebih rendah lah. Kalau tengok electric potential lebih rendah bagi silicon compare to gallium arsenide. Okey, untuk zero applied bias lah. Ni kita dalam keadaan tanpa pincangan. So dia tak ada bias, tak ada, kamu tak bagi signal lah, tak sambung wire. Maksudnya tak bagi supply lah. Zero bias lah. Examine the properties of state junction in thermal equilibrium where no current exists and no external excitation is applied. Determine the space region with electric field and potential through the depletion region. Okay, so dalam keadaan zero applied bias, kamu kena tahu macam mana nak calculate space charge wedge, nak cari electric field dengan potential dia, built-in potential dalam kawasan depletion region, dalam kawasan susutan. Okay. Even dalam zero applied bias, dia tak ada current yang flow lah. No current exists, no external excitation applied. So dalam keadaan keseimbangan terma ni, thermal equilibrium, kamu tak buat apa-apa, membiar je macam tu. So dia tak ada current, tak ada external force daripada luar lah. Dan kita still nak tahu cara nak cari dia punya with electric field dengan potential dalam keadaan zero bias. Okay, ini dalam keadaan zero bias lah. So dia space charge with electric field dengan VBI ni kita boleh cari dalam keadaan 3 jenis pinjangan. Satu zero bias, satu lagi forward bias, satu lagi adalah reverse bias. Kita ada 3 keadaan. Dan 3 keadaan ni berbeza. Formula yang kita pakai pun berbeza. Tak sama dia punya cara pengiraan dia lah. Dia ada perbezaan mengikut jenis pinjangan dia lah, sama ada zero, forward ataupun reverse bias lah. Okay, assume no voltage is applied across PN junction, thermal equilibrium condition. The Fermi energy level will be constant. So paras tenaga EF akan stabil lah. Okay, level dia ada satu level yang malah untuk Fermi energy level sebab tak ada voltage yang apply pun. Okay, so dia kamu tak on switch pun. So dia tak ada supply lah. The conduction and valence band energy are band as they go through space charge region.
So dia dalam yang ni bending bending ni maksud dia melengkung lah. Lepas tu kamu tengok dalam band diagram tu, bentuk energy band tu melengkung. Dia berlaku herotan, berlaku pijat, pesongan. Okay. Electric in EC in N region see a potential barrier in trying to move into EC of P region. This potential barrier referred to as a built-in potential barrier and is denoted by VBI. If VBI maintain equilibrium if no current is produced by the voltage. Okay, maksud dia ini untuk yang VBI tapi still no current. Okay, dia tak ada current lagi selagi kita tak ada supply sebab zero bias no current lah. Cuma VBI ni adalah nilai voltage actually yang diperlukan lah untuk membolehkan berlaku kita punya device tu function lah actually kita tengok. Okay, so yang ni untuk case untuk yang built-in potential barrier bagi zero bias zero bias. Jadi yang tadi kalau kita tengok EF level adalah mala pada satu keadaan yang paras yang sama lah. This one is level yang sama. Cuma yang ni pesongan ni sebab dalam region pesongan ni berlaku disebabkan space charge region lah. Okay. Dalam space charge region ni kita tengok ada berlaku bending process bending process. Tapi level of Fermi energy level is still same position lah, tak ada perubahan Cuma yang ni kami tengok pada bahagian P side hampir dengan valence energy and side hampir kepada conduction energy dan juga formula untuk BBI yang ni kita dah tengok awal tadi. So make sure kamu akan pakailah either one KT over E ataupun VT. Okay. KT over E, ingat KT over E, E kecil ni adalah charge. E ataupun Q KT over Q ataupun KT over E. Dia value yang sama lah, charge 1.6 kali 10 kuasa 16. Okay, KT adalah nilai suhu lah, nilai suhu yang kamu buat semasa proses. Okay. Ataupun boleh dapatkan direct value VT daripada appendix. Actually semua value ni ada dalam appendix, kamu boleh dapat. Okay. Kita pakai either one lah, KT ataupun VT. Ln NA ND over NI kuasa 2. Okay, so kita tengok satu exercise Exercise 1. Calculate built-in potential VBI for silicon PN junction. Dia dah bagi nilai NA 2 kali 10 kuasa 17, ND 1 kali 10 kuasa 15 pada suhu 300 Kelvin. Assume that NI sama dengan 1.5 kali 10 kuasa 10 per sentimeter padu. Dan cuba cari nilai bagi BBI. Okay, actually yang ni adalah formula yang paling mudah lah dalam chapter 6 ni, BBI. Kamu just masuk value dan kamu boleh dapat direct answer daripada formula yang ada ni. Jadi formula kamu boleh pakai sekarang ni. Kita ada NA ada, ND pada, NI pada. Okay. NA, ND, NI. So ini ada KT. This one is charge. Okay. Jadi ada semua lah. Okay. Dan ini untuk note maksudnya KT over E sama dengan VT sama dengan 0.0259. Kamu jangan masukkan nilai ni je. Okay. KT over E sama dengan
0.0259 volt. Okay, KT over E ataupun VT sama dengan 0.0259. So masukkan direct lah value 0.0259 ln masukkan nilai NA, masukkan nilai ND dan bagikan dengan nilai NI kuasa 2. So kamu akan dapat value untuk VBI. Okay, yang ni jawapan dia bagi 0.713. Kita cuba calculate tengok. 3 masa seminit untuk kamu cuba. Okay, try tengok dapat jawapan ke tak. Nanti maklum kat saya. 1 minit. Dapat jawapan tak? Tak dengar. Cakap apa? Cuba tak cuba ni. Masukkan value je lah 0.0259 ln buat kurungan. Masukkan nilai NA 2 kali 10 0.17 darab dengan 1 kali 5 1 kali 10 0.15 bagikan dengan 1.5 kali 10 0.10 0.2. Petik calculator tengok dapat tak nilai tu. Lagi tekan calculator pun salah. Dapat sir, dapat. Right. So actually nilai bagi VBI ni normally lebih kurang dalam 0.7 lah kalau silicon type tu. Okay, dia macam built-in potential ni macam satu voltage yang diperlukan untuk kita nak hidupkan device. Faham? So dia kamu kena ada minimum lah, minimum voltage. Kamu nak onkan device, contoh yang silicon base punya device kena 0.5 macam kita nak onkan diode kan. Bawah daripada 0.7 lah. Contoh kalau bawah daripada VBI dia tak boleh nak on lah. Okay. Macam voltan ambang kamu belajar kan. Okay. So faham lah macam mana nak dapat VBI lah. Baik, kita tengok. Exercise 2 lah. Okay, yang ni cuba dengan nilai V. Yang ni untuk galian arsenide ya. Galian arsenide PN junction pada suhu 300 Kelvin. Diberi nilai NA dengan ND 5 kali 10 kuasa 15, ND 1 kali 10 kuasa 17. Soalan 2, NA 2 kali 10 kuasa 16 dan juga ND 2 kali 10 kuasa 15. Assume the NI sama dengan 1.8 kali 10 kuasa 6 lah. So actually yang ni boleh refer dekat dalam appendix lah. Nilai NI dalam appendix ada. Okay, cuba buat dan dapatkan dua-dua nilai bagi soalan 1, soalan 2. 1.204 dan 2, 1.139. Okay. Same formula, same method. Okay, cuba dapatkan 1 minit. Okay, dapat jawapan. Boleh? Boleh sir. Alright. So kita move lah. So VBI boleh lah. Okay, so yang ni kita nak belajar, nak calculate W pula ni. Nak cari apa EMAC dengan W lah. Yang ni adalah diffusion region. Actually untuk method ni dia ada dua jenis. Kita boleh gunakan Average junction untuk buat ataupun lagi satu linearly grid junction. Dia ada dua case lah. To solve Poisson equation is need imperative distribution. Need to consider two important case. Dia ada dua case, satu average junction. Maksudnya simpangan yang terganggu. Average junction lah. So dua case lah, average junction dengan linearly grid
junction. So untuk abrupt junction, PN junction formed by shallow diffusion or low energy ion implantation. So dia punya proses resapan dia sikit lah. Okay, low energy ion implantation lah. Kalau linearly grade junction, actually ini deep diffusion, very high energy ion implantation. Impurity distribution varies linearly across the junction. Maksud dia proses diffusion tu kalau sedikit, kamu consider sebagai abrupt junction lah. Kalau banyak, kita consider sebagai linearly grade junction lah. So, kamu refer balik dekat gambar rajah ni. Okay, this one is abrupt junction punya case. This one is a linearly grade junction. Okay, ini dalam case abrupt junction. Dan yang ni adalah linearly grade junction lah. So kamu tengok dari segi slope dia pun yang ni lebih luas lah compare to abrupt junction. Ni lebih rapat dengan distance dia ni. Ni X lah, ni distance. This one is concentration ND minus NA. ND minus NA. Okay, ini untuk case high impurity, low impurity lah. Okay, dari segi gambaran untuk ND dengan ND dengan NA, actually yang ni kamu tengok SN jauh lebih besar daripada SP lah. Ini untuk case yang balance lah actually. Untuk high impurity dia punya SP dengan SN ni balance lah. So yang ni abrupt junction, satu side besar, satu side kecil. Okay, untuk abrupt junction, so dalam abrupt junction, this one is depletion region. So kalau tengok depletion region ni, daripada titik kosong ni, SN ni jauh lebih besar. Kamu compare tengok ni. SN ni lagi besar compare dengan SP. SP kecil sikit. Okay. So tak balance lah, maksud dia punya kawasan susutan ni tak seimbang. Okay, dia tak seimbang. So dia resapan ke arah P ni lagi sedikit compare dengan resapan ke arah N side. Okay. So yang ni this one is electric field lah. So electric field pun sama. Ini adalah nilai bagi Emax. Actually EM adalah Emax lah. This one is VBI area. Kalau tengok ni pun tak balance lah between P side dengan N side. This one is N side. Okay, ni N side lah. Ni N side. This one is P side. Jadi kamu tengok Emax ni. Emax actually nilai yang maximum value untuk electric field lah. Electric field maximum value yang boleh kita bagilah ya untuk Emax. Okay, so yang ni, so kita tengok penerangan dia lah. Special distribution at depletion region, free carrier are totally depleted. So positive incursion. So daripada positive incursion yang ni yang kita simplify lah. Kita simplify untuk case total depletion layer with W. Actually total depletion layer ni, yang ni adalah luas kawasan susutan W tambah dengan SP tambah SN. Maksud dia yang ni lah total ni kawasan susutan SP tambah SN lah. Okay, maximum electric field that exists at X equal 0 is this one Emax. Actually Emax sama dengan Q ND SN over epsilon S. Yang ni nilai epsilon lah. ES adalah epsilon bagi semiconductor. Dalam appendix ada value bagi epsilon S. Okay. Ataupun kita boleh pakai Q NA XP over epsilon S. Okay, either one lah. Sebab kita dapatkan nilai Emax ni pada titik X sama dengan kosong. This one value bagi Emax. Okay. Jadi kamu boleh pakai this one value lah. Okay, untuk dapatkan electric field dan juga dapatkan nilai bagi space charge width ataupun depletion layer width lah.
Okay, add to region. Okay, yang ni case untuk XP lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada kosong dan juga kosong lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada Sn. Give a total potential variation. So VBI. Okay, so yang ni untuk yang dia punya kamiran untuk EX over DX, kita dapat EM W over 2. Okay, so actually kita boleh pakai formula W yang ni untuk waste. Dan yang ni terbitan daripada sini lah, daripada Poisson equation ni. Saya tak detail out, kamu kena just apply, guna formula je lah W. Okay. W sama dengan se 2 epsilon S over Q, then NA plus ND, ND darabkan dengan BBI. Okay, ini adalah formula bagi space charge width ataupun total depletion layer width untuk case average junction lah. Okay, so yang ni kita guna pakai tadi VBI, kamu dah try buat latihan. This one is double W. Maksudnya nilai bagi W. Okay, then one side average junction. Yang ni maksud dia sebelah apa, satu bahagian average junction lah. Kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, kalau kita ambil comparison between P dengan N side, N side jauh lebih besar daripada kalau kamu compare dengan P side ni sikit. Okay, P side kecil sangat dia punya kawasan susutan. So kamu boleh abaikan N side, boleh abaikan P side. Okay, sebab dia punya ni terlampau kecil. Okay, region dia banyak pada bahagian N side ni. So XP tu kita boleh abaikan actually. Totally kamu boleh neglected, kamu boleh abaikan. So W sama dengan Sn. Kalau tengok formula asal ni, W sama dengan Sn tambah SP. Tapi bahagian SP ni kita boleh abaikan dalam kes yang melibatkan one side average. Ini kes, ada certain case je yang kita boleh pakai, bukan semua case. Untuk one side average junction saja kamu boleh gunakan formula W dengan kamu buang bahagian SP lah, just consider Sn side saja. Okay, actually formula W ni untuk ringkas lah, kita nak buat dalam satu kaedah yang ringkas, kamu boleh guna one side average junction. Tapi dalam soalan dia ada mention lah one side average junction punya part. Kalau tak mention, kamu buat macam biasa lah, buat W sama dengan SP tambah dengan Sn lah. Okay, when impurity concentration on one side of average junction more than other side, maksud dia yang ni, dia punya impurity concentration dalam kawasan N ni jauh lebih besar lah compare dengan kawasan dalam kawasan P. Okay, the junction is called one side average junction. Okay, PJA. Which one lah? PJA, one side average junction. Tengok gambar ni pun nampak kawasan susutan ni tak balance. Actually dia sepatutnya ada dekat sini, center kan, tengah, between P dan N. Tapi lebih berat kepada kawasan N side. Okay, so yang ni kita consider sebagai one side average junction lah. Okay, figure B, space charge distribution of one side average junction PN. So yang ni untuk NA jauh lebih besar daripada ND. Okay, comparison untuk impurity dia lah, impurity dalam side ni. Kita tengok NA jauh lebih besar daripada ND. Then electric field. Okay, actually electric field kamu boleh ambil satu side je. Yang ni kamu abaikan lah Emax dia. Untuk nilai bagi Emax lah. Electric field untuk
N side saja. So actually Emac kita dapat pada nilai titik kosong lah, X sama dengan kosong lah. Dan juga potential distribution, ini VBI. VBI pun kita ambil kira pada bahagian N side juga. N side saja untuk VBI. Okay. So dia W ni kamu boleh consider W width dia pada bahagian N side saja untuk W. Okay. So dia semua W ni untuk W. Okay, then kita boleh simplify lah. Actually kita boleh simplify. Special distribution of one side abrupt PN junction width NA more than ND. Distribution layer width of P side is less than N side. Maksudnya SP ni jauh lebih kecil compare dengan SN. Kamu refer gambar ni kan. Tengok SP dia kecil sangat. SP. SP ni dekat side ni terlampau kecil. Ni X kan. This one is SN. This is SP. So SP jauh lebih kecil dari SN. So kamu abaikanlah bahagian SP ni. W sama dengan SN saja. Yang bahagian plus SP tu kita buang lah. Okay, so yang ni formula yang dah diringkaskan selepas kita buang XP side. Faham tak? Kita buang XP side. Kalau tengok formula yang asal tadi. Ni formula dia yang asal kan. Formula asal 2 epsilon S over Q ND NA tambah ND over NA ND darab VBI. Tapi bila kita dah buat dalam one side abrupt, dia jadi very simple punya part lah. Okay. Set 2 epsilon S Q ND VBI. Okay, yang ni untuk one side abrupt. So dia buang part yang melibatkan SP. Cuma tinggal part yang melibatkan XN sahaja. Dia tak ada SP part. So yang ni formula dari bagi space charge width W sama dengan 2 epsilon S over Q and D VBI. Okay, so yang seterusnya adalah electric field lah. Electric field decrease at 0 at X sama dengan W. Maximum field, this one is electric field. Okay, electric field yang Emac maximum electric field yang kita boleh dapat Q and D W over epsilon S. Integrating Poisson equation with boundary condition of zero potential in neutral P region or W0 equal 0 potential distribution may be written. Okay, yang ni untuk potential distribution. Okay, jadi kita tak pakai punya ni kamu tak pakai yang 4 ni. Kita nak guna sekarang ni Emac, W dengan BBI fokus pada 3 bahagian tu lah. The electric field is created in depletion region by spreading the positive and negative space charge density. So yang ni dalam side ni kita ada electric field W ni. Dalam kawasan W ni ada electric space, ada electric field. Okay, yang mana spread by positive and negative space charge. Okay, kita ada positive, kita ada negative space charge. Okay, yang ni tadi NA, this one is ND ya. The space charge region abruptly end in the end region at X equal plus Sn and abrupt end in P side is X equal minus SP. So this one is plus Sn, this one is minus SP. Okay, sebab yang ni P side. Okay, yang ni dalam P side. So dia ada minus sign tu. Jangan lupa untuk yang SP ni ada P sign, ada tanda negatif. This one is positive lah actually dalam, sebab titik kita ni kosong daripada sini. This one is X equal 0 kan. Okay, X equal 0. This one is X equal 0 Okay, sini apa lagi yang kamu boleh dapat dalam ni untuk case PX sama dengan tolak ENA untuk kawasan XP. This one untuk kawasan SN
0 x more than Sn, Q and D, this one is minus Q and A. Okay, Q ataupun E lah, either one lah. Untuk dia punya row X. Okay, minus E and A ataupun E and D ya. This one is minus E and A plus E and D untuk region Sn, this one untuk region Sp ya. Okay, electric field pada titik minus Sp. Ini dalam region P ya, dalam region P E sama dengan rho X over epsilon S dx. Yang ni yang dah simplify actually yang dah simplify. Okay, E and A over E epsilon S dx. So kita akan dapat yang ni ganti nilai E and A over epsilon S X plus Sp. So pada this one B side, this one is N side E kami run bagi rho X over epsilon S dx. So kita dapat E and D over epsilon S dx. So yang ni minus E and D ES Sn tolak XP. So ada different value actually yang ni kita ada okay, kita tengok formula yang untuk electric field bagi cosine Sn dengan Sp ni dia tak sama lah. Actually yang ni electric field dalam P region, electric field dalam N region yang ni E sama dengan E and A over epsilon S X plus dengan Sp. This one is E sama dengan minus E and D epsilon S Xn minus Sp dalam N region. So this one is N region. Okay. Maksud dia yang ni Emax. This one is Emax. But dalam N region punya electric E dalam N region dan juga E dalam P region lah. Okay, ini dia punya electric field lah. Okay, the number of negative charge per unit area in P region is equal to number of positive charge per unit area in N region. Actually dia punya bilangan charge adalah sama banyak lah. Okay, bilangan charge bagi kawasan P dan N sama banyak. Okay, yang ni summarizing E and Q. Actually kita ada left and right side ni sama lah balance sebab charge positif negatif tadi sama. Total charge left out total charge left of junction Q left dengan total charge right of junction Q right. Actually this one is Q left, this one is Q right. Ini formula yang kita tengok tadi lah. Minus Q and A, SP, Q and D, SN. Yang ni yang bagian right. This one is left side. So Emax, actually Emax pada titik X sama dengan kosong, kamu refer kat sini lah. This one is Emax. Jadi kita pakai formula ni untuk dapatkan Emax. Emax sama dengan E0 minus E and A XN over epsilon S ataupun E and D SN over epsilon S. Okay, formula ni macam pasal ada satu yang tak betul ni. Kamu refer balik yang tadi, formula tadi untuk E. Formula mana? This one lah. Tak apalah, yang ni kita tengok nanti, kita tengok example lah untuk Emax lah. Okay, then potential lah. Potential. Apa lah. Banyak sangat lah, theoretical part ni banyak lah.
Okay, potential is determined by integrating the electric field. So kamu integrate electric field untuk dapatkan dia punya potential, dapatkan dia punya VPI. Okay, then actually yang kita tengok yang dah diringkaskan lah untuk potential VPI. Suana. So yang bagian ni kita tak tengok lah. Nanti kamu cuba tengok lah. Ini dalam region P, this one is dalam region N. Okay. Therefore VBI kita dapat E over 2 E epsilon S ND SN02 tambah dengan NA SP02. Okay, magnetic of potential at X equal Sn. So yang ni X equal Sn is equal to built-in potential barrier. This one VBI. Maksudnya magnitude bagi potential pada titik X sama dengan Sn adalah nilai bagi VBI. This one is VBI. Okay, we'll refer kat sini VBI. Sama point dengan plus Sn lah. Okay, so space charge width formula yang paling panjang dari yang kamu belajar dalam semicon physics actually adalah formula ni lah, formula yang space charge width. Okay, agak panjang dan kamu perlukan banyak masa untuk calculate soalan ni. Okay, maksudnya soalan yang chapter 6 ni agak panjang dan ambil masa untuk kamu selesaikan. Nak dapatkan nilai Sn, nak dapatkan nilai SP. Dia punya formula pun kamu tengok ni banyak sangat. Kalau salah tekan dah salah buat. Nampak Sn, SP. Ni formula untuk Sn, this one is formula for SP. Contoh cari W lah, W sama dengan Sn tambah dengan SP. Tapi yang ni kita dah ringkaskan dalam formula yang dah digabungkan antara Sn dengan P. Cuma ada certain question dia minta kamu cari nilai bagi Sn dengan nilai SP. Maksud dia kamu kena buat satu-satu lah. Kalau soalan minta dapatkan nilai bagi Sn, nilai SP. So kena buat satu-satu formula yang ada ni. So dia Sn, ini formula yang ada untuk Sn, this one formula for SP. Dan ini adalah formula yang dah siap kita gabung siap-siap dah. Dua-dua formula ni ke dalam. So kamu boleh pakai yang ni untuk W juga. Maksud dia kalau soalan minta W tanpa minta value bagi Sn dan juga SP, kamu direct pakai formula yang ada ni lah. Okay. Tengok formula ni dah siap gabung dah. Yang ni satu-satu kena calculate. Faham? 2 epsilon F VBI over E NA over ND 1 over NA ND. So kalau yang ni dah combine sekali semua. Dah combine sekali Sn dengan SP. Okay, jangan lupa ni kuasa setengah ni. Set lah. Okay. Kuasa setengah ni. Okay, then jadi yang ni untuk solving formula bagi Sn dengan SP lah. Kita tak tengok apa ni. Actually yang bahagian awal tadi, daripada formula yang ada, 3 formula ni kita terbitkan untuk Sn, kita terbitkan untuk SP ya. Dan juga total diffusion region ataupun special WW, kita boleh pakai formula W ni. Untuk XP sama dengan W ND over NA plus ND. Yang ni dia ringkaskan lah. Kalau kamu dapat nilai W lah. Kalau ada nilai W. So kamu boleh buat dalam bentuk yang lebih ringkas. KSN sama dengan W NA over ND plus NA plus ND. So tengok ini tak sama. This one is NA. This one is ND. Dalam P side lah. P side kita ada donor. Yang N side kita ada acceptor. Kita tengok contoh mudah sikit lah. Okay, kita cuba buat exercise lah. Kita cuba buat exercise. Okay, yang ni consider silicon one side average junction. Soalan ada mention lah, one side average junction ni actually dia ada mention dalam soalan. Consider silicon one side average junction at T300 Kelvin. So yang ni, so kamu boleh pakai formula yang kita dah belajar tadi dalam one side average junction, formula yang ringkas. Faham tak? So kamu tak perlu pakai formula yang panjang lah, tak perlu pakai formula yang
untuk W, E max semua ni dalam formula yang panjang macam ni. Faham? Kalau one side abrupt, kamu direct pakai one side abrupt lah. Tapi dia mention dalam soalan lah. Dalam soalan dia akan maklum kat ni. Kalau one side abrupt junction. Actually kamu pakai one side abrupt junction ataupun pakai formula yang panjang tadi tu, kamu akan dapat nilai yang sama je. Value dia sama je. Hampir sama lah, taklah sama sebiji. Okay. Actually one side ni untuk memudahkan kamu calculate. Mudahkan jalan kira. Tapi saya tak consider sangat yang ni ya. Kamu better buat dalam langkah kerja yang panjang tadi ni. Okay. Kadang-kadang keliru. Student keliru. Tak kira dia pergi buat one side abrupt. One side abrupt ni kalau dia mention dalam soalan kamu buat lah. Kalau tak ada dalam soalan mention one side abrupt junction, so tak boleh buat lah. Just pakai formula yang standard formula bagi W untuk selesaikan soalan lah. Okay, dia bagi nilai doping concentration Na sama dengan 2 kali 10 kuasa 17, Nd 1 kali 10 kuasa 15. Itu je data yang ada dalam soalan. Data yang ada dalam soalan. Okay. So, Na sama dengan 2 kali 10 kuasa 17. Nd 10 kuasa 15. Sekarang kamu kena dapatkan nilai bagi BBI. Kena dapatkan nilai bagi W. Kena dapatkan nilai bagi electric field. Dia bagi nilai bagi permittivity untuk semiconductor. Yang ni nilai bagi epsilon epsilon S. Permittivity of semiconductor dalam appendix pada value ni Kamu tengok balik dalam appendix Jadi this one is epsilon S value F over cm 1.03 kali 10 kuasa negatif 12. Alright. Dan make sure kamu tengok juga dalam soalan dia mention benda ni zero bias. Bila zero bias kamu boleh gunakan formula yang kita belajar tadi ni. Formula yang kita belajar tadi untuk zero bias saja, bukan untuk forward, bukan untuk reverse bias. Reverse bias, forward bias lain. Faham? Dalam soalan tengok dia bagi bias apa, zero bias ke, forward bias ke, reverse bias ke. Faham? Kalau reverse zero bias dia tak ada value V lah. Dia tak ada V. Dia tak ada VA, tak ada VF, tak ada VR pun tak ada. Okay? VR ataupun VA untuk forward dengan reverse bias. Zero bias just direct pakai formula yang kamu belajar kejap tadi lah. This one is refer to zero bias punya part. Okay, so formula BBI boleh pakai either one. Kamu nak pakai formula KT over Q ataupun B ln NA/ND. So semua maklumat ada dah ni. NA ada, ND ada, NI tengok dalam apa? Dalam appendix dapatkan nilai bagi NI untuk silicon berapa. Okay. Then dapatkan nilai W. W kalau one side abrupt ni actually kita ambil sama dengan SN. Kita ambil sama dengan SN. Selesaikan formula set 2 epsilon S over Q ND VBI. Then E max sama dengan Q ND W over epsilon S. Okay, yang mana epsilon S ni adalah nilai bagi semiconductor. Maksud dia kalau soalan bagi silicon, so epsilon S kamu merujuk kepada silicon lah. Maksud dia permittivity untuk semiconductor kita adalah silicon. So ES sama dengan E epsilon silicon sama dengan E naught R. Maksud dia yang ni dia dah bagi dah. Nampak tak value ni dia dah bagi dah. Kalau kamu calculate ni pun kamu akan dapat nilai yang sama lah 1.03. Kalau tak bagi kamu kena carilah nilai bagi epsilon S. Epsilon S sama dengan E naught over ER. Ini adalah relative permittivity untuk silicon. Value ni ada dalam appendix juga. Dan permittivity of vacuum E naught adalah 8.85 kali 10 kuasa negatif 12. Actually kamu tak payah
penat carilah benda ni. Kalau nak cari pun boleh, tak mau cari just direct pakai value yang ada dalam appendix. Okey, dia bagi dah value ES untuk epsilon S epsilon S untuk silicon, gallium arsenide dengan germanium. Kamu refer dekat dalam appendix ada value, just ambil direct value lah. Macam ni lah dia bagi dah 1.03 kali 10 kuasa negatif 12. Okey, nanti cuba buat, dapatkan nilai bagi V, dapatkan nilai bagi W, dapatkan nilai bagi Emax menggunakan ketiga-tiga formula yang ada ni. Faham? Ni kena cuba Tak cuba sekarang pun, untuk nanti kena try lah. Masa-masa free tu cuba untuk buat latihan, dapatkan nilai bagi tiga-tiga value bagi VBI, W dan juga Emax. Boleh ya? Boleh cubalah yang ni. Faham tak ni soalan ni minta apa ni? Kelas. Pleno Kelas. Faham sir. Alright, so yang ni saya Yes, consider sir. kamu buat latihan Faham? Tolong buat latihan ni yang ni exercise ni. Buat latihan. Right. Baik sir. Tengok satu example. Baik sir. Ni example soalan yang sama juga ni. Dia bagi value sama tak? 2 kali 10 kuasa 17. Dan di 1 kali 10 kuasa 15. Oh tak sama, ni soalan lain lah. Okay, ni soalan lain lah. Tengok. Example 1 Ada masa lagi dalam 10 minit lagi saya akan cuba habiskan example yang ada ni Alright, so kita tengok example 1. Consider silicon PN junction with zero bias at T300 Kelvin with doping concentration. Dia bagi nilai ND dengan nilai NA 5 kali 10 kuasa 16 and A 5 kali 10 kuasa 15. The permittivity of semiconductor is 1.03. Okay, 1 kali 10 kuasa negatif 12 F over cm. Dapatkan semua value. Soalan ni minta kamu cari VBI, cari nilai bagi SN, cari nilai bagi SP, cari nilai bagi W dan juga Emax. Cuma Emax tu dia ada dalam bentuk modulus Maksud dia always positif lah value value dia always positif. Okay, Emax ataupun EM Dan ingat epsilon S adalah epsilon, tengok soalan bagi silicon, so should be epsilon bagi silicon. So yang ni dah dia bagi, kamu direct pakai lah, tak perlu nak cari. Faham? Tak perlu nak cari cara manual untuk epsilon S. Direct pakai value yang dah diberi dalam soalan. Epsilon S. Cuma masalahnya sekarang ni, apa masalahnya? Ini formula panjang ke dah bawa semua ni. Okey, nak cari SN pun panjang, SP pun panjang, W pun panjang, Emax pun panjang. Actually W ni tak payahlah cari. Kalau kamu dah dapat SN dengan SP, tambah aja. Faham? Tambah aja value bagi SN berapa. Ingat this one is jarak tau. Ini jarak resapan dalam kawasan N. Ni dia punya jarak proses resapan dalam jarak P. This one is kawasan susutan W dan ini adalah electric field. VBI adalah potential, in potential make sure kamu tahu apa benda yang kamu cari tu. SN tu apa benda, SP apa dia. Tengok balik dalam bahagian yang kita belajar tadi. Okay, so formula semua ni okay lah, yang ni tak panjang sangat. Actually cuma SN agak panjang, SP agak panjang, W pun agak panjang. Kalau dia tak bagi soalan, tak suruh kamu cari SN, tak suruh cari SP, kamu direct pakai formula yang melibatkan W ni, faham? Formula W ni. Okay, kalau soalan tak minta SN dengan SP, terus cari nilai W, faham? Mungkin dia minta VBI, W dengan E saja. Tapi kalau soalan minta
VBI, SN, SP dan W, kamu kena cari satu-satulah. Ingat yang ni tak ada dalam appendix kamu cari minta jumpa. Ensure kamu take note this one tak ada dalam appendix rasanya SN dengan SP punya side ni. So kamu kena tahulah, kena ingat lah nak apply kan nak apa tak tahulah ikut kamu, tapi this one saya rasa tak ada dalam appendix untuk SN dengan SP side ni. So make sure kamu tahu kalau soalan minta, soalan keluar. Jadi kamu kena ada, kena hafal ke, kena tahulah formula. Berlambak formula dah bagi, tak bagi 1, 2 je, bukan banyak pun. Okay? Dan lain kebanyakan formula ada dalam appendix. So part ni kamu kena take note, this one tak ada. Kalau tak silap saya lah, SN dengan SP ni tak ada dalam appendix pun. So kamu kena berwaspada lah dengan formula SN dengan SP ni. W rasanya ada. W ni standard formula memang ada dalam appendix. EMAC pun ada, BBI ada. Cuma part SN dengan SP ni je kamu kena take note lah. This one tak ada. Okay, yang ni pun sama. Cuba buat latihan dan cuba dapatkan every answer yang ada ni. Okay, kalau tak buat latihan kamu takkan tahu. So please do exercise. Otherwise you will got a big problem later when you want to answer your end term examination and final exam. Okay, actually final exam and term semua ada masuk bahagian-bahagian ni lah. Alright. So boleh dah ni. Example ni boleh buat tak? Saya consider kamu akan buat dalam masa yang free later. Not today but later lah. Kalau nak buat hari ni pun boleh lah. Maksudnya masa free cuba buat juga. Jangan tinggal lama sangat. Apa yang kita dah belajar ini ni cuba buat latihan lah. Cuba buat latihan example yang ada ni. Boleh tak ni? Habis masa ni cepat. 5 minit ni. Kamu seorang yang ada okeynya, hak lain tu tak buat apa pun tak tahu. Tak bunyi apa langsung. Alright, ni kita tengok solution Solution dia macam mana nak buat. Nampak ni panjang sangat jalan kira dia. Ni solution yang tadilah, soalan yang ni actually dah bagi solution pun. Faham? Nampak solution even kita dah bagi value. Tapi ini ada langkah kerja yang dah ditunjukkan kat sini. Kamu tengok ini first step kita cari BBI. Okay, masukkan semua value je lah KT. Kamu dah ada nilai NA, nilai ND, masukkan value je lah. Okay. Sebab tu saya kata kamu kena cuba buat sebab step dia panjang, takut salah tekan dekat calculator. Make sure kamu tekan dengan betul lah. Okay, dan juga sekarang ni untuk nilai bagi epsilon S dan juga BBI. Actually yang ni dia pakai nilai satu-satu ni untuk epsilon S ni. Kamu boleh direct pakai formula, kamu boleh direct pakai nilai ni. Dia pakai satu-satu nilai ni. Kamu boleh, ni tak perlu pun buat satu-satu macam ni. Kamu direct pakai formula ni pun boleh. Bagi epsilon S. Faham? Maksud dia ganti nilai ni 1/03 ni 1/03 kali 10 kuasa 12 negatif 12 kamu gantikan dengan value 11.7 value ni. Faham tak? Ataupun nak buat macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Faham ke tak faham ni? Direct ambil value yang diberi dalam soalan ataupun cari satu-satu dia punya E0 dengan ER dia berapa. Ini pun ada dalam appendix. Faham lah, pandai-pandai apa lah. Okay. Faham tak? Ni cuba buat SN. Ni formula bagi SN. This one is formula for SP. Okay, cari nilai SN. Kita dapat ni jarak bagi SN. 4.11 kali 10 kuasa negatif 6 cm. Ingat unit dalam cm Jadi unit dalam cm.
Unit dalam cm. Kamu tengok unit bagi betul lah. Dalam permittivity tu dia bagi unit cm kan dalam unit m. Kalau unit m kamu tukar convert kepada unit cm. Faham lah? Tengok dalam appendix tu. Saya rasa dalam appendix dia bagi nilai F over M bukan F over cm. So make sure kamu gunakan unit yang betul lah. Jadi kalau nak unit cm, kamu convert kepada value cm lah. Ejah dia punya kuasa dia tu. Nanti cuba buat latihan lah. Maduk sembang je tak buat latihan, tak guna je lah. Okay. So masuk value semua. NA 5 kali 10 kuasa 15 over 5 kali 10 kuasa 16. NA, ND. Mana satu NA, mana satu ND ni? NA 5 kali 10, 15. ND 5 kali 10 kuasa 16. 5 kali 10 kuasa 15 bagi dengan 5 kali 10 kuasa 16. Jangan bertukar tau NA dengan ND ni. Kalau kamu bertukar nanti salah. Faham? Jangan salah pula. Sebab SN NA over ND 1 per NA ND. Yang ni ND over NA 1 per NA ND. Faham? Dan kuasa ni jangan lupa ni, kuasa setengah ni. Okay, kuasa setengah jangan lupa. Okay, darabkan dengan 1 over NA plus ND kuasa setengah. Dan kita akan dapat value. Nampak ni, step ni panjang ni. Nak tekan calculator tu masalah tu. Kalau kamu boleh kira secara manual, mudahlah sikit. Tapi mana nak boleh kira manual kan benda macam ni. Mesti nak kena pakai calculator. Masalah kamu tekan calculator tak betul. Tekan calculator tak betul. Value dapat pun cloud lah. Okay. So yang ni untuk SP. This one is SN. Formula ni masuk value. Dapat SN, dapat SP. Dan W direct tambah lah. Tambah dua-dua nilai. Tambah nilai SP. Okay. Tambah nilai SP. Tambah nilai SN. So kamu dapatlah nilai SP ya. W lah. W sama dengan 4.53 kali 10. Kuasa negatif 5 cm. Kalau dia tak cari SP dengan SN ni, baru kamu pakai formula ni. Baru pakai formula bagi W yang panjang ni. Baru pakai. Kalau apa? Kalau tak dapat soalan tak minta cari SN dengan SP lah. So dia tak bagi untuk dapatkan SN dengan SP, just pakai formula direct ni lah. Okay. Then Emax Emax sama dengan this one Emax lah. E ND SN over epsilon S. E ataupun Q lah, charge darabkan dengan ND SN value over. Yang ni boleh pakai the one lah, formula dua-dua boleh pakai. Salah satu kamu tengok boleh. Dalam nota yang sebelum ni cuma value dia modulus lah, modulus value Emax sama dengan 3.18 kali 10 kuasa 4 volt per centimeter. Unit semua make sure kamu tulis dengan betul, jangan salah pula. Sebab unit setengah markah, every unit yang ada dalam soalan perlu ditulis. Jangan tulis nilai tanpa unit. Okay. Kalau kamu lupa pun kamu mesti akan dipotong markah lah untuk unit. Okay, faham tak? Ni nak cari BBI, nak cari SP, nak cari SP, nak cari SN, W dan juga Emax. Okay, so yang ni nanti buat latihan untuk exercise 4. Buat latihan untuk exercise 5. Faham? Jangan pakai ni jangan pakai one side abram ni. Pakai formula yang biasa. Ni pakai formula standard yang kamu belajar ni. Pakai formula ni. Faham tak? Untuk exercise pakai standard formula W ni. Untuk exercise ni. Saya tak mahu kamu pakai formula yang pendek-pendek ni. Faham? Ni jangan pakai ni formula ni. Belajar pakai formula yang panjang. So yang ni kamu cancel bang lah formula ni. Okay, saya tak mahu kamu pakai yang simple punya formula ni.
Untuk exercise 5 dan juga exercise exercise 4 dan exercise 5 tu. Gunakan W yang formula yang panjang tadi untuk dapatkan. Okay. Sebab yang ni dia tak ada mention one side Abraham ni. Kalau ada soalan mention one side Abraham, kamu pakai yang ni. Faham? Tapi dua-dua soalan exercise 4 dan 5 dia tak ada maklum macam ni one side Abraham junction ni. Exercise 4 dan 5. So kamu pakai W yang standard daripada example 1 tadi. Okay. So habis.